Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajia binti Yaakob, pensyarah perakaunan di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Kuala Ketil. Okey, channel YouTube saya ni bertujuan untuk saya berkongsi sedikit ilmu berkaitan perakaunan kepada perusahaan kecil dan sederhana, PKS. Okey, sebab kadang-kadang antara perkara yang tidak dititik beratkan adalah penyediaan penyata kewangan. Walaupun kita berniaga kecil-kecilan, kita berniaga dari rumah, itu tidak bermaksud kita tidak perlu menyediakan catatan-catatan perakaunan untuk kita menyediakan penyata kita pada setiap hujung bulan. Sebab perniagaan kecil ini, perusahaan kecil sederhana PKS ni, dia semuanya kita yang buat, owner yang buat. Kalau kita akan, kalau kita tu jual kerepek, kita goreng, kita packing, dan kadang-kadang kita post. Bila dah tempahan dah banyak, mungkin kita akan sub lah post untuk mengepost tu kan. Kita stay di rumah saja. Ya, so tak kisahlah bagaimanapun, kita perlu menyediakan untuk perniagaan kita sendiri berkaitan penyata kewangan tu. So penyata kewangan yang utama yang perlu disediakan oleh setiap perniagaan adalah penyata untung rugi dan penyata modal. Dan penyata itu yang utamalah. Kalau ada sedikit lagi ilmu, boleh menyediakan penyata cash flow pun lebih baik. Okey. So kat sini, sebelum saya bercerita pasal penyata-penyata tu, saya nak bercerita sedikit mengenai jenis perniagaan yang saudara-saudari ceburi. Sebab jenis perniagaan yang diceburi itu akan memberi kesan kepada penyata yang kita sediakan. Dia akan ada perkara-perkara yang akan berbeza lah, sebab jenis perniagaan pun berbeza. Okey, so video yang ini saya nak share berkenaan dengan jenis-jenis perniagaan. Okey, so jenis perniagaan ini dia boleh terbahagi kepada 5 jenis. 4 jenis lah actually. Yang besar, iaitu yang pertama peruncitan, pembuatan, perkhidmatan, pembinaan, dan yang kelima saya kategorikan sebagai lain-lain. Okey, peruncitan ini dia English dia retail lah. Maknanya kita beli barang, kita jual barang. Kita beli tudung and then kita jual tudung. Kita beli sabun, kita jual sabun. Kita beli baju dah siap and then kita jual. Itu peruncitan. So dia yang ni dia agak mudah lah untuk kita untuk perekodan mudah, untuk kita sediakan penyata juga mudah. Okay, yang kedua adalah jenis pembuatan. Pembuatan ni maknanya kita buat produk tu and then kita jual. Contohnya roti, kita beli tepung, kita beli yeast, kita beli mentega, kita beli perasa, and then kita adun jadi roti. So kita membuat roti lah and then kita jual. So itu cost, itu jenis pembuatan. Dan perekodan dia agak banyak lah, sebab kita beli bahan-bahan mentah tu and then kita jadikan barang siap and then kita jual. Okay. Yang ketiga perkhidmatan. Ini paling ringkas lah, sebab kita pandai dalam kecantikan ni, kita pandai cuci muka, kita pandai mengurut apa semua, and then kita tawarkan servis tu kepada pelanggan-pelanggan kita. Contoh lain, kita pandai repair komputer, and then kita ada kemahiran tu, and then kita tawarkan pada kawan-kawan kita. So kita charge lah atas servis yang kita dah buat tu. Itu servis, jenis perkhidmatan. Yang keempat pembinaan. Pembinaan ni dia punya main dia, kita mesti ada membuat building, bangunan. Kita buat sekolah, kita buat surau, kita buat masjid. Dia mesti ada nampak bangunan tu. Maknanya bangunan itu kita siapkan. Kita panggil itu pembinaan. Jenis pembinaan. Jenis pembinaan ni dia paling susah lah dalam yang jenis-jenis sebelum ni. Yang saya cerita ni dia paling susah, sebab dia lagi banyak lagi, dia punya transaksi tu banyak, dan dokumentasi dia pun agak detail dan agak banyak. Okey.
Kalau macam kita buat kerusi, dia tak panggil pembinaan, dia kita jadi jenis pembuatan sebab daripada kayu jadi kerusi. Kalau kita buat kerusi plastik, daripada plastik and then jadi kerusi plastik. Okey. Lain-lain ni kita boleh kategorikan. Ini yang saya kategorikan lah. Yang lain-lain ni contoh macam kita sebagai dropship kan. Sekarang ni trend tak ada modal, tak ada simpan barang pun kita dropship. Tu saya kategorikan jenis yang lain. So bila jenis-jenis ini, jenis-jenis perniagaan ini, dia akan memberi kesan kepada perekodan kita dan juga kepada penyediaan penyata kewangan kita. Sebab tu sebelum kita nak start nak start record, kita nak start menyediakan penyata kewangan itu, kita mesti tahu apa jenis perniagaan yang kita ceburi. So kalau kita berniaga ni, kita tak tahu apa jenis perniagaan yang kita ceburi kan. Jadi mungkin perekodan kita tersilap dan penyata kewangan kita sediakan mungkin tak memenuhi atau tidak menjurus kepada perniagaan yang kita lakukan. So okey, video kali ni saya hanya nak share berkenaan dengan jenis-jenis perniagaan. Saya punya next video nanti saya akan ceritakan apa item-item yang patut ada di dalam sebuah penyata kewangan, dan macam mana apa juga record record yang penting yang perlu kita buat, kita sediakan sebagai perniagaan, sebagai usahawan ini, usahawan yang menjalankan perniagaan kecil ini, apa perekodan yang paling utama sekali. Sebab kita kadang-kadang kita selalu dengar kan, curi duit perniagaan sendiri. Mana datangnya perkataan curi itu? Kita yang goreng kerepek, kita yang packing, kita yang buat sale, kita yang terima duit, kita yang pergi bank duit cash kan, and then then kita dikatakan mencuri duit perniagaan kita kan. So macam mana kita nak faham istilah-istilah yang agak selalu kita dengar kan. Okey, so perkongsian pada hari ini setakat jenis-jenis perniagaan. Nanti saya akan sharekan lagi beberapa video berkaitan dengan penyediaan penyata kewangan untuk perusahaan kecil dan sederhana. Okey, assalamualaikum semua.